KPM. Jika kau cinta, kata saja, tak perlu kau tunggu lama-lama. Ikan keke iloi-iloi, mulut tati bersiul mada sayang. Ikan gelama ilai-ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Ikan keke iloi-iloi, cinta harus berterus terang, takut makin hilang. Ikan gelama ilai-ilai, ikut marginin besok ditakar orang. Ikan gelama ilai-ilai, ikut marginin besok ditakar orang. Penyakit jantung bukan penghalang genggam PhD. Wow, ini betul-betul memberi motivasi dan semangat ni. Hebatnya. Hai, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Akhbar Berbahasa Melayu Pertama. Wah, menarik tajuk kita hari ini kan? Dan di studio saya bersama dengan penolong pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, iaitu Cikgu Masita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Mira apa khabar? Mira pun sihat dan teruja nak belajar dengan Cikgu pada hari ini. Dan tak lupa juga sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Nur Asmawati Makdin dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Hai Cikgu. Baiklah, terima kasih kerana bersama dengan kami. Cikgu, saya tak seorang hari ini kan Cikgu? Ya, betul Mira. Saya ditemani kawan-kawan baru saya dalam talian. Di manakah mereka? Hai. Wah, cerianya semua. Baiklah, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Ya, terima kasih Mira. Baiklah, yang pertama Nur Amalina Batrisha binti Azhari dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Yang kedua Alia Nasuha binti Azrul Hisham dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Hai Nasuha. Yang ketiga Auni Sofia binti Abdul Rahman dari SMK Perempuan Raja Zarina Kelang. Dan seorang lagi murid Cikgu Nurul Aida Hazira binti Jafri dari SMK Perempuan Raja Zarina juga. Wah, sekolah yang samalah ya. Ya. Kita ada 3 buah sekolah yang berbeza untuk 4 orang murid dalam talian. Baiklah, salam perkenalan saya ucapkan kepada semua. Cikgu, hari ini kan tajuk kita menariklah Cikgu. Akhbar Berbahasa Melayu Pertama. Boleh Cikgu terangkan? Ya, betul. Baiklah. Mira, sebenarnya tajuk kita hari ini sebenarnya dalam tema 14. Citra, bahasa dan sastra kita ya. Baiklah, hari ini kita nak berbicara tentang akhbar berbahasa Melayu pertama. Jadi Mira, dekat sini segmen kita ialah bertajuk akhbar jawi peranakan. Jadi cikgu nak minta murid cikgu perhatikan dahulu tajuk yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi murid-murid yang di rumah bolehlah buka buku teks, muka surat 183 ya. Cuba Mira buka buku teks nanti ya, tunjukkan kepada kawan-kawan kita di rumah ya. Baiklah. Apabila kita berbicara tentang akhbar berbahasa Melayu pertama ini, sepatutnya kita membuat tinjauan tajuk, perenggan untuk mendapatkan gambaran awal kepada pembelajaran kita ya. Jadi Mira,
Ini adalah antara gambaran awal lah. Kita dapat lihat kat sini. Okey, akhbar berbahasa Melayu pertama ni, okey, ada maklumat di situ. Okey, maknanya kita nak murid kita menyoal teks yang dibaca terlebih dahulu sebagai proses membaca. Ya, jadi sebenarnya hari ini murid-murid perlu belajar, perlu tahu apa yang ingin diketahui dan apa yang akan diketahui melalui bahan yang dibaca. Baik, cikgu. Ya. Ada sikit lagi Ada lagi. Silakan, cikgu. Sebenarnya sebelum membaca, okey, murid-murid tadi cikgu dah sebut tentang penyoalan betul tak? Kan? Kena menyoal dahulu, betul? Betul. Jadi, okey, ini antara soalan yang perlu ditimbulkan sebelum kita membaca sesuatu petikan itu. Ya, kita tanya apa yang kita nak tahu. Okey, judul dia, lepas tu di manakah akhbar pertama tersebut diterbitkan, ya. Kemudian bilakah akhbar tersebut diterbitkan dan berapakah bilangan halaman akhbar tersebut, ya. Baiklah. Jadi Mira, Ya, cikgu. kita terus tanyalah kepada murid-murid kita, ya, dengan melihat kepada bahan ini. Okey, cikgu nak murid-murid menimbulkan pertanyaan atau soalan itu. Kenapa tahu Mira? Sebenarnya dalam proses membaca ni, okey, kita memerlukan satu proses supaya hasil pembacaan itu lebih baik dan Baiklah. efektif, ya. Jadi okey, semasa membaca pula murid akan membuat catatan. Kita cuba dulu, kita minta murid kita, cikgu nak minta seorang baca dahulu petikan ini. Baiklah, cikgu nak minta siapa, ya, yang murid kita yang boleh bacakan petikan ni? Siapa Nina, nak okey, Nina angkat tangan tu. Okey, Nina, tolong bacakan petikan Boleh, ini. cikgu. Akhbar berbahasa Melayu pertama. Akhbar berbahasa Melayu pertama yang diterbitkan pada tahun 1876 di Singapura ialah Jawi Peranakan. Akhbar ini diterbitkan dalam 4 halaman pada setiap hari Isnin dengan jumlah cetakan sekitar 250 naskah. Bagi tahun pertama, penerbit menggunakan cap litograf tetapi setelah mesin cetak Melayu Jawi diperoleh dari England, akhbar ini dicetak dengan gaya cetakan yang jelas dan mudah. Baiklah, terima kasih Nina. Nampak tak? Mira, apabila murid membaca tanpa tujuan, kita baca, kita tak dapat mengingat. Cuba tanya balik fakta tadi. Kita tak akan mengingat fakta tersebut. Jadi sebab tu kita perlukan pertanyaan, proses penyoalan, kemudian kita buat catatan. Semasa membaca, kita membuat catatan apakah perkara penting yang ada dalam bahan, ya. Kemudian kita baca dan kita catatkan maklumat-maklumat penting tersebut. Okey, kemudian ini antara hasilnya apabila kita membaca, ya. Baiklah, cikgu nak tanya secara umum, apakah judulnya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Auni. Dah angkat tangan tu. Auni, silakan. Apakah judul? Judulnya ialah Akhbar Berbahasa Melayu Pertama. Betul. Baiklah, yang kedua. Yang okey. kedua. Okey, jadi Jawi Peranakan, okey. Okey, ialah akhbar kita, tajuk besar kita, tapi tajuk kecil kita ialah Jawi Peranakan, ya. Okey, bilakah diterbitkan? Saya nak Cuba jawab. Ya, silakan. silakan. Silakan Aida. Akhbar Berbahasa Melayu Pertama ini diterbitkan pada tahun 1876. Ya, betul. 1876. Baiklah, soalan yang kedua. Diterbitkan di mana? Siapa nak jawab? Diterbitkan di mana? Ya, Nina. Ya, okey, silakan Nina. Akhbar ini diterbitkan di England. Di England. Ya ke? Jauhnya tu. Okey, akhbar ini diterbitkan di Pulau Pinang. Pinang. Tak apa Nina. Sebab kita dalam proses pembacaan. Betul. Tadi Nina perasan tak? Masa Nina membaca, laju je Nina tidak mencatat. Betul tak? Yang dari England tu ialah mesin cetak. Ya, betul. Tak apa, kita Okey. teruskan dengan soalan Baik. yang keempat. Berapakah bilangan halaman yang terdapat dalam akhbar tersebut? Berapa? Ya, silakan Alia. Akhbar ini diterbitkan dalam 4 halaman. Bagus, betul jawapannya 4 halaman. Baiklah, ini namanya proses kita. Bila kita dapat dari segi fakta ini, dia akan jadi lebih mudah untuk Betul. mengingat. Betul? Kemudian kita akan lihat pula soalan-soalan untuk maklumat tambahan. Kadang-kadang Mira, bila kita baca bahan, ni murid-murid di rumah, kita baca bahan, ada maklumat yang kita tidak jangkakan. Kita jangkakan bila kita membaca itu, okey, daripada soalan kita ajukan dan kita dapat jawapan. Tetapi ada pula maklumat-maklumat baru. Jadi untuk mengingat maklumat-maklumat yang baru itu, kita terbitkan soalan
untuk maklumat tersebut. Contohnya di sini diterbitkan setiap hari apa, berapakah bilangan naskah dicetak, kemudian apakah bentuk atau gaya cetakan yang digunakan dalam akhbar tersebut. Baik, Ya, cikgu. baiklah. Untuk soalan ataupun soalan tambahan ini, siapa nak cuba jawab untuk soalan pertama? Diterbitkan setiap hari apa? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Okey. Silakan. Ya, silakan Nina. Nampaknya Pada setiap hari Isnin. Ya, betul, pada setiap hari Isnin. Baiklah. Okey. Berapakah bilangan naskah dicetak? Berapa bilangan naskahnya? Saya nak cuba cikgu. Ya, silakan. Bilangan naskah yang dicetak berjumlah sekitar 250 naskah. 250 naskah, betul. Okey. Dan apakah bentuk atau gaya cetakan yang digunakan dalam akhbar tersebut? Silakan. Ya, Awni, silakan. Bentuk atau gaya cetakan dengan menggunakan cap litograf, tetapi setelah mesin cetak Melayu Jawi diperoleh dari enjin, akhbar ini dicetak dengan gaya cetakan yang jelas dan mudah. Ya, betul. Betul. Mira, kita terlupalah sesuatu. cikgu. Kita lupa nak beri mata ganjaran. Baik cikgu, memandangkan mereka semua jawab dengan betul dan tepat. Ya. Berapa ganjaran cikgu? Kita bagi semua murid cikgu 3 kek cawan. Hari ini cikgu bawa kek cawan untuk murid-murid cikgu. Mata ganjaran mata ganjaran untuk Aida. Okey, kemudian Auni, Auni, Nina dan juga Alia. Ya. Baik cikgu, sambil-sambil saya tampal ni cikgu. Silakan cikgu. Ya, kita cikgu teruskan ya. Boleh. Baiklah. Selepas membaca, kita akan selepas kita dah dapatkan maklumat semua, kita pergi kepada tingkap maklumat. Dulu kita pernah dengar tingkap jauhari. Ini tingkap maklumat yang cikgu datangkan dalam slot ini untuk murid-murid kenal pasti maklumat yang ingin diketahui, kemudian maklumat tambahan yang diperoleh, dan dalam tingkap maklumat ini kita akan mengenal pasti sama ada maklumat itu penting, sangat penting, ataupun mungkin maklumat itu sekadar untuk pengetahuan. Tidak begitu penting tapi bagus untuk pengetahuan murid-murid. Jadi murid-murid akan mengenal pasti. Kan dalam buku teks ada banyak perkara yang nak dibaca. Betul. Tak kiralah dalam buku teks ke, dalam bahan bacaan luas ke, dalam segala bahan bacaan, murid-murid seharusnya bijak mengenal pasti maklumat yang ingin diketahui dan mengambil fakta-fakta daripada maklumat tambahan dan mengenal pasti sama ada maklumat itu penting ataupun tidak penting. Tidak penting. Baiklah Ya. cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Ya. Memandangkan kita pun dah faham dah tentang akhbar Melayu yang pertama ini. Tapi kita nak tahu lebih lanjut lagi. Kita akan kembali semula selepas ini. Kawan-kawan, teruskan masuk ke kelas. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini dalam slot menengah atas untuk Bahasa Melayu tingkatan 5, kita belajar tajuknya Akhbar Berbahasa Melayu Pertama. Dan buka muka teks anda halaman 183. Jom cikgu, di segmen ini apa pula yang cikgu nak terangkan? Ya, Mira, terima kasih. Segmen ini cikgu nak terangkan kepada murid-murid tentang teknik bacaan. Jadi, mari kita lihat sama-sama SQ4R Akhbar. Baiklah. Dalam SQ4R Akhbar ini, teknik bacaan ini sebenarnya teknik yang dapat membantu murid memahami dan mengingat maklumat yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berturutan. Okey, lepas tu sebenarnya teknik ini dibangunkan oleh Thomas and Robinson 1972 berasaskan sistem SQ3R yang dibina oleh Robinson pada tahun 1963. Maknanya Thomas dan Robinson ni dia telah menambah baik teknik ini dengan adanya teknik SQ4R yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, yang ketiga, teknik ini sebenarnya diakui berkesan untuk membantu pembelajaran dan ingatan murid. Dalam proses membaca sesuatu bahan atau petikan, pentingnya teknik membaca supaya murid dapat mengingat
perkara yang dibaca atau maklumat yang dibaca dengan lebih baik lagi ya. Okey. Dalam teknik ini sebenarnya Mira Ya, cikgu. ada 6 langkah. SQ, R dan R lagi. Kita lihat satu persatu ya. Dalam 6 langkah ini sebenarnya ada teknik dalam ni ada meninjau, menyoal, membaca, mencatat ya, menyatakan kembali dan membuat refleksi. Okey, sebenarnya dalam teknik SQ 4R ini adanya proses sebelum membaca, bersiap sedia sebelum membaca. Sebelum baca Mira, kita kena bersiap sedia dulu. Apa kita nak buat? Namanya prabaca, iaitu meninjau dan menyoal petikan yang akan kita baca. Kemudian kita ada proses semasa membaca yang mana murid-murid perlu melibatkan diri dalam bacaan itu, sambil membaca, sambil mencatat. Dan yang ketiga, kita ada proses memberikan reaksi selepas bacaan. Maknanya murid dapat menyatakan kembali atau membuat refleksi. Mira, Ya, masa cikgu. Mira sekolah dulu kan, kalau Mira nak ingat sesuatu yang Mira baca, Mira akan ulang balik. Kita buka buku teks, kita Betul. tutup, kita cuba ingat balik apa yang kita baca. Betul Ya, tak? betul, Sebenarnya Mira juga telah mengaplikasikan teknik SQ4R ini. Ya, baiklah. Kita teruskan. Teknik SQ4R ini, S itu sebenarnya menyimak teks yang ingin dibaca dari segi tajuk, pengenalan, berapa perenggan yang ada. Kemudian Q itu adalah untuk menyoal teks yang dibaca untuk memahami maklumat yang terdapat dalam petikan. Dan R yang pertama ialah kita membaca petikan sambil mengenal pasti maklumat yang penting yang dibincangkan dalam teks tersebut. Dan R yang kedua, sambil baca buat apa Mira? Sambil baca kita catat. Okey, catat perkara penting yang dibincangkan dalam teks. Jadi yang seterusnya R yang ketiga ialah menyatakan semula secara lisan. Ini yang Mira buat tu. Betul tak? Mira baca-baca, tutup buku, cakap balik. Kan? Itu maknanya menyatakan semula kan? Baik. Okey, lepas tu dan yang R yang terakhir ialah membuat refleksi. Baiklah. Kita nak berkenalan dengan lebih lanjut tentang teknik ini. Apa kata kita minta murid kita untuk bacakan. Kita minta siapa ya? Kita minta Aida. Aida, bacakan dengan izin. Ya. Teknik SQ4R yang pertama dengan izin survey iaitu tinjauan. Imbas bahan bacaan secara cepat untuk mendapatkan idea secara keseluruhan. Berikan perhatian kepada tajuk atau subtajuk, sinopsis, daftar isi kandungan dan kenal pasti perkara yang hendak dibaca atau dipelajari. Okey, bagus. Itu namanya. Sebab tu dia kata SQ4R tadi kan. S dengan izin. Survey atau tinjauan. Baiklah, kita nak minta siapa pula? Okey, Nina. Silakan Nina untuk baca. Teknik SQ4R yang kedua dengan izin Q ialah question atau bina soalan. Bina soalan kepada diri sendiri mengenai bahan yang hendak dibaca. Gunakan tajuk atau subtopik sebagai panduan. Gunakan kata tanya seperti siapa, apa, mengapa, bila, berapa dan di mana. Ya, terima kasih. Okey, kita teruskan lagi. Kita ada berapa R? 4R kan? Baiklah, R yang pertama kita nak minta ya Auni Sofia bacakan. R yang pertama dengan izin read iaitu baca bahan. Tidak perlu mengambil nota secara ekstensif. Cuba jawab soalan-soalan yang telah dibina. Tambah soalan-soalan baru sekiranya perlu. Ya, betul. Baiklah, terima kasih. Kita teruskan. Kita minta yang belum baca lagi siapa ni? Alia kan? Alia baca. R yang kedua. Silakan. R yang kedua dengan izin record. Record ini umum kita mengetahui ialah mencatat. Jadi dalam peringkat ini, murid dikehendaki mencatat, membaca semula soalan dan jawapan yang dah ditulis. Pastikan bahagian tertentu sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. Ya, nampaknya kita ada dua lagi R. Betul. Apa kata Mira baca? Saya. R yang ketiga. R yang ketiga iaitu recite. Cikgu menyatakan kembali. Praktiskan ingatan anda untuk membaca
semula apa yang telah anda bacakan. Ke cikgu dah saya baca praktiskan ingatan tu? Tak ada. Boleh secara umum kan. Baik, Itulah cikgu. namanya menyatakan kembali. Kemudian kita dengan izin refleks, refleksi. Macam mana nak buat? Kita fahami maklumat yang terdapat dalam bahan. Baik. Kemudian kita cuba hubung kaitkan maklumat yang kita ketahui itu dengan subtopik ataupun dengan konsep yang mungkin kita dapat konsep yang baru, mungkin kita dapat kaitkan dengan pelajaran yang sebelum ni atau mungkin mata pelajaran lain yang telah kita belajar ya. Lepas tu cuba selesaikan mungkin ada maklumat yang berkonflik dalam teks ataupun cuba gunakan maklumat yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan yang kemukakan dalam bahan bacaan sekiranya ada. Jadi itulah proses yang ada dalam SQ4R ini. Betul, cikgu. Baiklah, kita nak ke tugasan murid lah, beri tugasan sebab murid dah berkenalan dengan teknik membaca SQ4R ini. Jadi kita nak latih murid kita membina soalan sambil tu dia membaca dan dia mencatatkan maklumat yang diperoleh daripada pembacaan dalam perenggan yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Baiklah, murid-murid dah bersedia ke? Kerana murid-murid perlu masuk ke dalam pautan Jamboard yang cikgu sediakan. Okey, semua dah bersedia? Cuba tengok, angkat tangan sikit kalau dah bersedia. Sedia. Dah bersedia. Okey, bagus. Baiklah. Kita teruskan. Okey, ini adalah petikan yang cikgu nak murid-murid cuba bina soalan, catatkan maklumat, okey, kemudian maksudnya macam ni lah Mira. Kita tanya, kita jawab. Ya, konsepnya macam tu kan? Betul. Jadi, cikgu nak murid-murid cikgu bacakan petikan ini, ya, cikgu akan tunjukkan, okey, ataupun murid-murid yang di rumah boleh bukalah muka surat 183 dalam buku teks kita untuk melihat petikan ini ya. Dan murid-murid yang bersama dengan cikgu boleh masuk ke pautan Jamboard, okey, untuk menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Okey, jom. Siapa yang dah siap tu boleh terus masuk pautan yang telah cikgu sediakan. Okey, cikgu. Ya, Mira. Kalau mereka dah masuk dalam ni kan cikgu. Oh, macam ni Ya. rupanya. Oh, tampak tu. Siapa ni? Aida. Aida dah mula tuliskan membina soalan tu. Betul. Ya. Okey. Okey, kita lihat murid-murid kita semua dah masuk ke? Aida dah masuk. Ya, lagi. dah. Yalah, semuanya belum mula menulis lagi nampaknya. Okey, tak apa. Okey. Kalau Aida, di manakah tu jarak Aida? Okey, tak apa. Okey, jarakkan di manakah tu jarak. Okey, yang kita dapat hanya perbuatan saja ya. Okey. Diambil, kita eja rapat. Kalau di sana bukan perbuatan. Jadi kita eja jarak. Baiklah. Okey. Tak acik lah tengok Aida je. Mari kita Jom, tengok kita tengok kawan Auni kita punya. yang lain. Baru nak. Nasuha punya. Okey, belum lagi nampaknya. Belum lagi, baru masuk. Tak apa. Kita tunggu mereka mula membuat ataupun membina soalannya. Yang ini memang akan ambil masa sikit apa, Mira, cikgu. sebabnya mereka kena menjangkakan dahulu apa soalan yang boleh dikemukakan untuk perenggan tersebut. Jadi maknanya dalam dalam bahagian ini murid-murid ni dia kena kreatif tau Mira. Betul. Kena bina soalan, lepas tu katalah soalan itu macam tak kena dengan, tak ada dalam bahan tu kan. Jadi murid kena memperbaiki soalan itu supaya soalan itu kena dengan jawapan yang kita nak cari. Kenapa? Sebab kalau kita baca saja, kita tidak meletakkan mana-mana fokus. Tapi kalau kita bina soalan dengan jawapan itulah fakta yang akan kita ingat. Kerana kita akan cuma mengingat kepada jawapan-jawapan yang kita berikan tadi ya. Okey, nampaknya Okey. Ini soalan dah dibuat ni cikgu. Nampaknya soalan mereka dah bina ni. Okey, Auni sedang berusaha membina soalan nampaknya. Okey, murid-murid sekalian boleh terus tulis typekan jawapan atau maklumat yang diperoleh daripada petikan. Selepas saja typekan soalan, terus typekan jawapan ya. Maklumat yang diperoleh daripada buku teks. Okey. Baik cikgu, sambil-sambil kawan saya menjawab jawapan kepada soalan yang telah mereka bina tu kan cikgu, saya sebenarnya kan tertarik apabila cikgu menerangkan dengan izin kaedah SQ4R ni kan. Sebab kalau saya boleh kongsikan sewaktu saya sekolah dulu cikgu, guru saya pun menitik beratkan ini kerana bila kita baca, mata kita melihat. Bila kita menulis, tangan kita menulis. Bila kita ulang semula, telinga kita mendengar. Ya, jadi betul. semua organ yang ini diguna pakai kan. Deria ni semua diguna pakai. Ya, betul. Hebat tak hebat tu. Jadi macam mana kawan saya semua? Nampak macam ada yang dah buat tu?
Dah ada jawapan dan Dah ada soalan jawapan kan. dah tu. Okey, maknanya Mira sebenarnya kan, alah bukan Robinson lah, kita pun dah gunalah teknik ini dari dulu lagi kan. Sebabnya maksudnya kita menggunakan pakai teknik ini sebenarnya dari dah lama dah kita dah praktikkan. Betul, cikgu. Cuma kita tak angkat dia sebagai satu teori kita, betul tak? Ya. Jadi lepas ni kita harap ramailah murid kita yang akan lahir dengan teori-teori mereka untuk menambahkan lagi teori-teori yang ada ataupun teknik-teknik yang ada tentang untuk meningkatkan kefahaman ya, ataupun menjadikan pembacaan itu menjadi lebih efektif, ada fakta yang dibaca dapat diingat dengan lebih baik lagi kan. Dan mungkin murid kita akan menjadi murid minda kelas pertama kerana banyak maklumat yang dapat diperoleh melalui pembacaan yang dibuat. Sebab apa, kadang-kadang kita baca kita lupa. Betul tak? Betul, cikgu. Jadi dengan ada teknik bacaan ini, kita baca, kita ingat sebab kita membina soalan, kita mencatat dan kita mengulang kembali, kita mendengar. Macam Mira cakap tadi lah. Kita mendengar. Jadi kita dapat mengingat fakta itu dengan dalam tempoh masa yang lebih lama lagi. Betul. Dan cikgu, apabila murid-murid lakukan aktiviti ini, aktiviti yang menggunakan Jamboard ni kan cikgu, apa manfaat yang mereka boleh peroleh? Maksudnya di sini kita dapat melihat perkongsian berlaku. Maknanya kalau kita tadi murid kita seorang di Kelang, seorang di Shah Alam kan. Jadi kalau murid menggunakan Jamboard, mereka dapat melihat jawapan ataupun soalan yang dibina oleh rakan mereka. Jadi maknanya sesi perbincangan itu berlaku di skrin ini. Maknanya murid menaik jawapan. Yalah, kalau kita bercakap berebut-rebut pula kawan-kawan kita nak bercakap. Jadi mereka tulis, mereka typekan maklumat yang mereka peroleh daripada bahan bacaan. Jadi sama-sama kita dapat tengok. Macam ni kita dapat tengok sama-sama dan kita boleh bincangkan satu persatu selepas itu. Maknanya memudahkan, maksud sistem pembelajaran kita pada hari ini semakin canggih, semakin baik, semakin efektif dan membantu proses pembelajaran murid-murid. Baiklah, nampaknya ada yang dah siap. Jom kita lihatlah satu persatu yang dah siap. Okey, kita pergi kepada yang pertama dulu. Okey, kita lihat Aida Hazira dah bina soalan. Soalannya, di manakah negeri kelahiran pengarang Akbar Jawi peranakan? Soalan yang dibina, kemudian Aida mencari maklumat itu dalam perenggan yang cikgu tunjukkan tadi. Dan dalam perenggan itu Aida menjumpai jawapan, iaitu negeri kelahiran pengarang Akbar Jawi peranakan ialah Pulau Pinang. Ya, betul, bagus ya. Jadi berilah mata ganjaran untuk Aida Hazira. Okey, berikan satu kek cawan untuk Aida Hazira. Baiklah, kita teruskan yang kedua. Kita nak tengok betul tak soalannya. Apakah peranan masyarakat Jawi peranakan? Apakah peranan masyarakat Jawi peranakan? Kita lihat maklumat yang dicari dalam perenggan tersebut. Peranan masyarakat Jawi peranakan adalah berkaitan dalam hal ehwal pembangunan negeri Pulau Pinang dan pembangunan seluruh dunia Nusantara. Betul, baiklah, cikgu nak betulkan sikit penggunaan adalah ni ya. Adalah sebenarnya untuk kata sendi atau kata adjektif. Jadi kat sini lebih sesuai Alia gunakan ialah ya. Peranan masyarakat Jawi peranakan ialah berkaitan dalam hal ehwal pembangunan negeri Pulau Pinang. Ya, betul. Maknanya maklumat ini diperoleh daripada buku teks petikan itu, dan maksudnya soalan dibina selarilah dengan jawapan yang diperoleh. Kemudian lari pula dia punya setting tu. Okey, baiklah. Okey, siapa ni? Kita belum bagi berapa mata cikgu? Satu mata ganjaran. Satu. Ya, okey. Dan seterusnya kita pergi kepada Alia Nasuha. Soalannya, okey. Alia dah ya? Alia dah, cikgu. Oh, Alia dah. Kita pergi kepada kita pergi kepada yang seterusnya, Auni Sofia. Okey, di manakah Munshi Muhammad Said Dada Muhyiddin dilahirkan? Okey, jawapannya Munshi Muhammad Said Dada Muhyiddin dilahirkan daripada keluarga peranakan Tamil di Pulau Pinang. Baiklah. Kita tengok Auni pun dapat bina soalan dan dapat jawapan daripada petikan itu. Okey, berilah berapa, mata cikgu? ganjaran. Okey, kita berikan satu kek cawan juga untuk Auni Sofia. Baiklah, kita teruskan dengan murid yang terakhir. Murid yang terakhir kita, Imanina Batrisha membina soalan. Apakah peranan masyarakat Jawi peranakan? Okey, peranan masyarakat Jawi peranakan. Masyarakat Jawi peranakan berperanan dalam membangunkan negeri Pulau Pinang Malah Dunia Melayu Nusantara. Okey, soalan berbeza tapi jawapan hampir sama. Okey, maaf cikgu. Soalan sama tapi jawapan dia tetap sama,
cuma dalam ayat yang berbeza. Berbeza. Okey, tak apa. Betul juga, cikgu? Ya, betul. Berapa, Berikan cikgu? satu kek cawan untuk Aimanina Batrisha. Tanya. Baiklah. Baik, cikgu. Nampaknya kawan-kawan saya dah jawab semua Ya, soalan betul. dengan jawapan yang tepat. Kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Baik. Okey, kita akan kembali semula selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Teruskan masuk kelas. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Cikgu, untuk segmen ini kan pula, apa yang cikgu nak terangkan kepada mereka yang berada di rumah? Silakan cikgu. Ya, Mira Cik. Untuk segmen ini, cikgu nak terangkan akhbar dan ramalan info. Wah, macam ramalan cuaca pula kan? Janganlah kita asyik ramal cuaca je. Kenalah ramalkan info atau maklumat yang kita akan dapat melalui pembacaan. Khususnya pembacaan dalam akhbar kan. Jadi maknanya kita nak teruskan dengan akhbar berbahasa Melayu pertama tadi, iaitu akhbar jawi peranakan ya. Okey, untuk ini cikgu nak minta murid cikgu baca dulu petikan lah. Okey, cikgu nak minta siapa boleh tolong cikgu bacakan petikan? Siapa boleh baca? Angkat tangan. Siapa boleh bacakan petikan? Siapa nak baca? Aida lah, Aida. Aida baca, Aida. Okey, silakan. Boleh cikgu. Jawi peranakan diterbitkan untuk menyebarkan ajaran Islam dalam kalangan orang Melayu. Selain itu, akhbar ini juga menyiarkan bahan bacaan seperti berita tempatan, petikan berita luar negara dan surat daripada pembaca. Akhbar ini juga digunakan sebagai wacana untuk mengembangkan hasil kesusasteraan Melayu yang sebahagian daripadanya bertemakan nasionalisme. Wartawan Jawi Peranakan pula pada umumnya terdiri daripada kaum Jawi Peranakan. Mereka banyak menulis tentang kepentingan orang Melayu. Baiklah, ini ialah petikan ni. Sebenarnya sebelum kita membaca petikan itu, selalu kita sebelum nak baca akhbar, kita buat ramalan dahulu. Biasanya kita tengok tajuk je kan. Kali ini kita buat ramalan daripada tajuk, daripada petikan akhbar itu, apa agaknya yang cuba disampaikan dalam penulisan akhbar tersebut. Dalam petikan tersebut, apa yang cuba disampaikan. Kita cuba buat ramalan. Kemudian, selepas membuat ramalan, kita berikan maklum balas. Adakah ramalanku benar belaka? Okey, jadi maknanya murid perlu meramalkan maklumat yang akan diperoleh daripada bahan bacaan, kemudian memberikan maklum balas. Adakah ramalannya benar ataupun tidak? Tak mengapa kalau ramalannya tidak tepat, kerana nama pun ramalan kan. Betul. Kita menjangkakan apa yang cuba disampaikan dalam petikan yang akan kita baca itu ya. Baiklah, untuk petikan ini tadi telah dibacakan oleh Aida kan. Okey, kita teruskan dengan ramalan. Contoh yang cikgu nak berikan ialah akhbar Jawi Peranakan berperanan untuk menyampaikan berita tempatan. Kita ramalkan kan? Okey. Ini ramalan kita. Kita rasa dalam petikan itu, petikan itu akan memberitahu kita bahawa Jawi Peranakan ini berperanan menyampaikan berita tempatan. Kemudian kita buat ramalan yang kedua. Akhbar Jawi Peranakan ini menjadi medium untuk menyemai semangat nasionalisme. Betul ke tidak? Kita bacalah petikan ya. Kita baca petikan, kemudian kita memberikan maklum balas. Dengan soalan pertama tadi, akhbar Jawi Peranakan berperanan untuk menyampaikan berita tempatan. Betul ke tidak? Ada tak dinyatakan dalam petikan tersebut? Kita semak melalui maklum balas. Ya, benar. Akhbar Jawi Peranakan berperanan untuk menyampaikan berita tempatan. Maknanya kita sudah ada jangkaan awal sebelum kita membaca. Dan apabila kita membaca, kita dapati jangkaan awal kita tadi benar. Maknanya secara tak langsung kita mengukuhkan lagi pengetahuan kita terhadap bahan yang kita baca ya. Soalan ramalan yang kedua. Akhbar Jawi Peranakan menjadi medium menyemai semangat nasionalisme. Okey, kita lihat
fakta atau yang maklumat yang ada dalam petikan ya. Melalui maklum balas kita berikan maklum balas, oh tidak benar kerana akhbar jawi peranakan menyebarkan ajaran Islam dan kepentingan orang Melayu. Namun begitu terdapat sebahagian hasil kesusastraan yang bertemakan nasionalisme. Cuma dia bukannya media, maknanya secara tak langsung Mira, kita mengukuhkan pengetahuan kita tentang akhbar jawi peranakan ini. Adakah pada awalnya kita rasa mungkin akhbar jawi peranakan ini mahu menyemai semangat nasionalisme ya, tetapi rupanya apabila kita membaca akhbar jawi peranakan ini, rupanya akhbar ini sebenarnya menyebarkan ajaran Islam dan kepentingan orang Melayu. Namun terdapat hasil kesusastraan yang bertemakan nasionalisme. Mungkin ada sajak bertemakan nasionalisme, mungkin ada pantun kan, mungkin ada Syair. Ya betul, syair atau ada cerpen kan dalam akhbar tersebut kan. Jadi itu ramalan yang cikgu buat sebelum cikgu membaca akhbar ataupun perenggan yang terdapat dalam buku teks itu. Jadi kita nak minta murid kita gunakan teknik membuat ramalan sebelum membaca suatu petikan. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey, kita beri kepada tugasan murid. Baiklah. Secara berpasangan. Okey, yang ini Mira, kenapa kena berpasangan? Mira, kalau dekat sekolah kan kita, kalau kita ada rakan, kalau ada rakan, kita selalu minta kawan kita, tolong semakkan, saya nak hafal ni, betul tak? Betul. Kita minta dia lihat apa yang kita cuba sampaikan. Yang itu kita menyatakan kembali, betul tak? Selepas kita baca, kita minta rakan kita menyatakan kembali. Jadi rakan kita akan menyemak fakta yang disampaikan. Betul ke tidak tepat ke kan. Jadi maknanya ini adalah satu lagi proses pembelajaran yang mana kalau kita nak belajar ataupun kita kata nak lebih memahami suatu perkara tu, kita buatlah bersama rakan-rakan. Jadi maknanya kita dapat mengulang kaji bersama-sama. Jadi maknanya kalau dalam proses pembelajaran tu, kalau lagi ramai rakan-rakan kita, lagi baik. Maknanya kita buatlah berpasangan. Yang ini mungkin kawan kita dengan rakan kita ni, kita mungkin nak buat topik satu. Dengan rakan yang ini kita buat topik dua. Sebabnya setiap orang kan berbeza cara kan, berbeza maksudnya penyampaian kan. Jadi pembelajaran itu kan menjadi lebih menarik lagi kan. Jadi secara berpasangan pada hari ini, pada slot ini, cikgu nak pasangkanlah Mira kan. Boleh. Cikgu nak pasangkan ataupun nak secara berpasangan, cikgu nak siapa ya? Siapa cikgu? Siapa dengan siapa ya? Alia dengan siapa? Alia? Cikgu nak pasangkan Alia dengan Aida. Okey, cikgu pasangkan Alia dengan Aida. Nina dengan Auni, boleh? Okey, cikgu pasang, cikgu secara pasangan Alia dan Aida, Nina, Imanina dan Auni. Baiklah. Jadi salah seorang kena osom lah macam ni. Kena osom, cikgu? Kena osom tak adalah. Ya, maksudnya murid-murid perlu seorang buat ramalan, seorang lagi memberikan maklum balas secara spontan. Maknanya yang beri maklum balas tu kenalah buka buku teks. Kan? Yang buat soalan ni dah nama pun ramalan, jangan buka buku teks ya. Jadi Alia tutup buku teks. Imanina, Auni, siapa yang soal nanti? Nak Auni ke Imanina nak soal? Auni ke Iman? Auni soal ya? Okey, Auni nak soal. Okey. Ini akan beri soalan kepada Nina akan beri soalan kepada Auni. Jaga-jaga Auni. Nina dah tak sabar tu nak bagi soalan dia. Baiklah. Secara berpasangan, seorang murid diminta membuat ramalan. Okey, dan seorang rakan lagi memberikan maklum balas secara spontan. Masa ni lah kita nak tengok murid kita kecekapan dia mentafsirkan membaca petikan, kemudian jawab ramalan yang diberikan oleh rakan mereka tadi ya. Okey, apa petikan dia? Okey, mana petikannya? Okey, petikan yang cikgu nak pinjam baliklah petikan tadi. Okey, siap sedia kawan-kawan. Kita guna petikan ni balik semula lah. Kita gunakan semula petikan yang ini. Okey, cikgu tunjuk. Kejap lagi cikgu dah tutup. Okey, cikgu nak murid-murid teruskan kepada soalan. Macam contoh yang cikgu berikan ini. Okey, seorang buat ramalan, seorang lagi beri maklum balas. Jangan dua-dua buat ramalan kan. Siapa nak jawab, semua buat ramalan nanti kan. Siapa pula nak jawab ya. Okey. Jadi, jom. Kita mulakan. Dah siap ke? Dah ada ke?
dah dapat ke? Dah fikir-fikirkan dah apakah fikir. ramalanku ini? Okey. Okey, kita nak persilakan siapa cikgu? Murid kita tadi Alia dah bersedia? Alia dan juga Aida. Siapa yang akan menyoal? Alia ke Aida? Okey, silakan. Silakan Aida. Aida. Jadi ramalan saya, wartawan yang bekerja di bawah akhbar Jawi Peranakan terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, itu silakan. Alia. Alia untuk menjawab. Alia semak dalam buku teks. Wah, bagus. Wah, bagus ramalan awak ni. Tapi jika kita perhatikan pada perenggan ketiga baris keempat, ada menyebutkan bahawa wartawan Jawi Peranakan umumnya terdiri daripada kaum Jawi Peranakan itu sendiri. Nampak. Maknanya, okey, terima kasih Alia. Okey, bagus. Maknanya bila maksudnya kita dapat mengukur macam kita kata. Maknanya bila dari soalan yang Aida berikan tadi, kita dapat tahu bahawa bukanlah dari pelbagai kaum. Okey, wartawan itu terdiri daripada masyarakat Jawi Peranakan itu juga. sendiri. Jadi maksud kita makin masuk kita sebab itulah nama akhbar tu Jawi Peranakan, dan kita dapat kaitkan pula dengan judul akhbar tu sendiri. Baik, cikgu. Berapa ganjaran untuk mereka, cikgu? Kita berikan satu kek cawan untuk Aida dan satu kek cawan juga untuk Alia kerana masing-masing dapat membuat ramalan dan memberikan maklum balas secara spontan. Cikgu tengok tadi Alia begini-begini tengok dalam buku teks kan. Okey, baiklah. Okey, nak membaca teknik imbas tu maksudnya dia membaca dengan cepat mencari maklumat ataupun mencari jawapan kepada ramalan yang diberikan oleh Aida. Baiklah, kita teruskan kepada Nina. Nina akan berikan soalan, Nina. Silakan. Bukan. Okey, Auni nak bagi soalan ni. Silakan Auni. Auni berikan soalan kepada Nina. Atau ramalan kepada Nina. Saya ramalkan ajaran agama Islam ini disebarkan melalui akhbar Jawi Peranakan. Okey, itu ramalan yang dibuat oleh Auni. Kita dengarkan Nina. Okey, Nina ambil masa untuk tengok dalam buku teks. Ada tak soal ramalan yang dibuat? Ramalan ni dia bukan macam penyoalan tau. Ramalan ni maknanya kita macam ayat penyata. Apa kita jangkakan maklumat yang kita akan dapat daripada petikan itu. Jadi, kawan kita tukang semak. Jadi penyemak. Ada ke tak ada kan? Okey, jadi silakan Nina, jawapan Nina. Silakan Nina. Ya, benar, merujuk perenggan yang ketiga baris pertama, dia ada menyatakan Jawi Peranakan diterbitkan untuk menyebarkan ajaran Islam. Wah, cikgu detail cikgu perenggan keberapa baris keberapa. Itulah namanya proses bacaan Ya. kan, ataupun kita panggil tadi kita menggunakan teknik bacaan dalam mendapatkan fakta atau maklumat untuk sesuatu bahan bacaan. Sebenarnya Mira, kalau kita baca sahaja tanpa asas, tanpa tujuan, kita tak nampak kepentingan sesuatu fakta itu. Betul. Jadi apabila kita sebenarnya bukan sahaja teknik-teknik bacaan ini, sebenarnya pelbagai tu, ada banyak sebenarnya. Di samping kita membaca, dia ada proses kan. Kita kena baca, kita kena catat, kita kena ulang semula. Lepas tu kita kena buat jangkaan. Semasa membaca, kita jangkakan kita nak apa dalam dengan sesuatu tajuk atau topik tu, apa fakta yang kita nak, apa fakta yang kita perlukan. Mungkin kita tak dapat fakta itu daripada buku teks. Jadi apa yang kita kena buat? Kita bolehlah layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan, atau membaca bahan-bahan rujukan yang ada di perpustakaan, atau kita boleh mengunjungi perpustakaan negara kan, ataupun perpustakaan di universiti-universiti untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang perkara yang kita nak tahu. Jadi kita akan menambahkan pengetahuan kita, maknanya bukan sekadar apa yang terkandung dalam buku teks sahaja. Betul. Jadi macam mana jawapan Nina tadi cikgu? Jawapan yang Nina berikan tadi betul. Jadi kita berikan satu lagi kek cawan kepada Nina. Tahniah Nina. Tahniah Nina dan juga pasangannya kan cikgu? Ya, betul. Silakan bagi kek cawan juga. Ni Kepada kalau ada dekat sini cikgu bagi, kena bawa kek cawan betul ni. Bukan stiker. Dapat kek cawan betul-betul. Baik cikgu, mereka dah dapat jawab dah secara berpasangan. Ya, betul. Dah selesai dah aktiviti ini dan mereka pun cemerlang cikgu. Betul lah mereka punya jawapan mereka. Maksudnya mereka faham lah konsepnya macam mana nak buat. Kalau mereka yang di rumah, macam mana kawan-kawan saya di rumah? Harapnya faham juga. Dan kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan sambung semula kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana.
KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Kita dah belajar banyak perkara tapi kelas kita belum habis lagi tau. Segmen ini apa boleh cikgu nak terangkan cikgu? Baiklah Mira, untuk segmen ini cikgu nak bawa perhatian murid-murid kepada refleksi akhbar sumber ilmu. Maknanya kita dapat banyak ilmu melalui pembacaan akhbar ya. Jadi dalam akhbar juga dalam membaca ataupun mendapatkan maklumat daripada bahan bacaan, kita harus membuat refleksi terhadap bahan yang kita baca. Jadi, okey, contohnya petikan ini ada dalam buku teks muka surat 183 ya, yang cikgu ambil daripada sumber buku teks tingkatan 5. Baiklah, daripada bahan bacaan ini murid seharusnya boleh memberikan refleksi daripada bacaan berdasarkan teknik yang digunakan dalam SQ4R, yang mana proses ini ialah proses memberikan reaksi selepas bacaan. Maknanya murid menyatakan kembali dan membuat refleksi. Bagaimana mereka nak gunakan teknik SQ4R ni, iaitu R yang kedua ini menyatakan dengan izin recite, menyatakan kembali dan refleks, iaitu membuat refleksi. Okey, kita lihat. Kita berada di tahap murid menyatakan kembali maklumat yang diperoleh daripada pembacaan dan catatan yang dibuat. Maknanya sambil baca tadi, mereka dah mencatat. Tapi kali ini murid perlu menyatakan kembali dan kemudian membuat refleksi. Okey, menyatakan kembali dan membuat refleksi adalah fokus kepada perbincangan kita untuk segmen ini. Baiklah, sebenarnya untuk recite atau dengan izin recite menyatakan kembali ni, sebenarnya setelah murid baca keseluruhan teks atau bahan bacaan itu, pada peringkat ini ialah peringkat mengingat kembali segala maklumat penting yang dibaca. Kemudian murid dapat menyenaraikan maklumat berkaitan dengan soalan atau tugasan. Maknanya kalau cikgu bagi tugasan, inilah prosesnya, proses menyatakan kembali atau menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Kemudian murid dapat jawab soalan atau tugasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks dan boleh memberikan jawapan kepada soalan asal walaupun tidak lagi merujuk jawapan yang ada dalam buku teks. Maknanya dia telah membuat jangkaan dan jangkaan itu sebenarnya memang jawapannya. Tapi bila kita rujuk kepada buku teks, betul pula kan. Jadi ini adalah bahagian menyatakan kembali. Kemudian murid membandingkan ketepatan jawapan mereka ya. Manakala dengan izin refleks atau membuat refleksi, ini adalah peringkat terakhir dalam teknik SQ4R ni, iaitu murid dapat memberikan kesimpulan yang relevan berdasarkan maklumat yang diperoleh untuk berkongsi bersama dengan rakan-rakan mereka ya. Jadi cikgu tunjukkan sekali lagi. Contohnya menyatakan kembali macam inilah. Cikgu dah baca tadi kan, kat petikan tadi cikgu nampak ada dikatakan Jawi Peranakan diterbitkan hingga bulan April 1895. Jadi cikgu andaikan ini adalah ayat atau fakta yang cikgu nak menyatakan kembali. Ini sebagai faktanya. Dan cikgu berikan refleksi. Cikgu kata ini fakta penting ni. Kita ketahui bahawa Jawi Peranakan ini diterbitkan sehingga 1895. Kemudian cikgu nak kaitkan bahawa akhbar Jawi Peranakan ini dapat dikaitkan dengan perkembangan bahasa Melayu dan fakta ini dapat atau boleh digunakan dalam penulisan karangan. Apabila kita memasukkan sesuatu fakta dalam penulisan karangan, maknanya karangan kita itu menjadi lebih berkualiti kerana kita dapat nyatakan mungkin statistik, data, fakta yang sebenar ya. Jadi kita nak pergi kepada tugasan murid. Di sini cikgu nak murid-murid belajar membuat refleksi daripada bahan yang dibaca. Murid diminta menyatakan kembali maklumat yang diperoleh dan kemudian membuat refleksi ya. Baiklah. Siapa cikgu nak suruh ni? Siapa ya? Cikgu bagi petikan dululah. Silakan. Petikannya cikgu tunjuk balik semula. Ini petikan dia. Petikan terdapat dalam buku teks muka surat 183. Cikgu nak murid-murid cuba menyatakan kembali maklumat yang terdapat dalam dua perenggan ini. Kemudian cuba berikan refleksi. Refleksi ni boleh macam-macam mana pun Mira. Kita nak kaitkan dengan mata pelajaran lain ke, kita nak kaitkan pengetahuan kita sebelum ini ke, ataupun kita nak menyatakan bahawa fakta ini menambahkan pengetahuan saya. Itu adalah refleksi daripada bacaan kita tadi. Baiklah, jadi untuk ini cikgu nak minta siapa boleh kongsikan kongsikan refleksinya ya. Nyatakan silakan. dahulu ya. Silakan Aida.
Aida, jangan lupa buka mic, Aida. Untuk sekolah Melayu selepas pertengahan abad ke-19, akhbar ini telah dijadikan sumber bacaan utama di sekolah Melayu. Akhbar ini diedarkan di negeri-negeri selat dan di kawasan-kawasan sekitarnya seperti Riau dan Sumatera Barat, dan juga di Betawi, Semarang dan Jawa. Jawi Peranakan mempunyai beberapa ejen di London, Pulau Pinang, Melaka, Kelang, Kuala Kangsar, Johor, Delhi, Padang, Betawi dan Sarawak. Jadi berdasarkan perenggan keempat ini, refleksi yang boleh saya buat iaitu akhbar Jawi Peranakan ini dia diedarkan di negeri-negeri selat dan di kawasan-kawasan sekitarnya. Di sini saya boleh kaitkan bahawa info ini bukan sahaja menarik tetapi juga berkait rapat dengan mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang saya pelajari di sekolah. Bukan sahaja itu, ayat akhbar Jawi Peranakan mempunyai beberapa ejen di London, bermaksud masyarakat di London juga membaca akhbar Jawi Peranakan. Jadi di sini sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berasa amat bangga. Wow. Yalah cikgu. Jadi murid dah berikan refleksi. Dia telah dapat membuat satu kata orang tu pemikiran di luar kotak, kerana bila nampak perkataan ada ejen di London yang Jawi Peranakan ini ada ejen di London, maknanya refleksi yang dibuat ialah masyarakat London pun baca Jawi Peranakan. Jadi maknanya akhbar Jawi Peranakan ini dapat dibaca bukan saja masyarakat di tanah Melayu ketika itu, tetapi juga di masyarakat di London. Dan cikgu kalau tak saya juga nampak di situ ada Padang, Betawi yang terletak di Indonesia. Betul. Jadi okey, bagus. Maknanya itu refleksi yang diberikan oleh Aida, kan? Kita berikan satu kek cawan untuk Aida. Okey cikgu. Baiklah, yang seterusnya. Okey, belum lagi sekejap. Okey. Baiklah, yang seterusnya kita nak minta seorang lagi lah, ada 2 perenggan kan? Seorang lagi untuk berikan menyatakan kembali maklumat yang terdapat dalam perenggan ini, perenggan kedua ini, dan kemudian membuat refleksi. Boleh. Kita nak dengar dari siapa? Siapa yang Siapa nak cuba? Angkat tangan, siapa nak cuba? Okey, silakan Auni. Silakan Uni. Jawi Peranakan diterbitkan hingga bulan April 1895. Akhbar Jawi Peranakan yang menggunakan cogan kata tawakal itu sebaik-baik bekal ini menjadi sumber penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Kemunculan akhbar ini menjadi faktor penting dalam sejarah kegiatan kewartawanan dan keintelektualan orang Melayu. Kini masih terdapat beberapa naskah akhbar ini di Arsip Negara Malaysia. Baiklah, refleksinya Auni. Refleksinya di sini ialah akhbar Jawi Peranakan ini disimpan dalam Arsip Negara sebagai salah satu khazanah negara Malaysia yang boleh menjadi tatapan generasi akan datang. Wow. Betul. Kan kita pun tak tengok lagi Jawi Peranakan ni kan. Kena pergi museum, kena pergi Arsip Negara Malaysia lah kita. Sebabnya kita kena tengok ni akhbar Jawi Peranakan. Betul. Ada lagi refleksi yang Auni nak kongsikan? Silakan Uni. Saya juga yakin bahawa dengan adanya akhbar ini dapat melahirkan lebih ramai wartawan dalam bidang penulisan. Betul. Kerana inilah akhbar Jawi Peranakan ini yang pertama berbahasa Melayu, dan kita dapat lihat dalam petikan itu ada menyatakan bahawa kemunculan akhbar ini menjadi faktor penting dalam sejarah kegiatan kewartawanan dan keintelektualan orang Melayu. Maknanya kat sini akhbar ini macam kita rasa satu wadah untuk melahirkan lebih banyak wartawan dalam bidang penulisan kan. Jadi maksudnya sekarang ni dari tahun berapa tu?
tu 1895 lagi sudah ada wartawan-wartawan yang berwibawa yang membawakan pelbagai isu dalam menyampaikan maklumat, menyebarkan maklumat kepada rakyat ya. Betul, Baiklah. cikgu. Berapa cikgu ganjarannya? Satu kek cawan Satu kek untuk cawan? Auni. Untuk Auni. Tahniah Auni. Jawapan yang cukup cemerlang dan baik. Okey. Baik cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Kan kita pun dah tahu. Dah nak tentang habis akhbar ke, ini. Mira? Oh. Alah, tak puas rasanya cikgu nak kongsikan teknik bacaan dengan murid-murid. Dah nak habis cikgu. Tapi apa yang cikgu dah terangkan tadi cukup memberi manfaat kepada mereka semua tau. Apa sedikit rumusan daripada cikgu? Ya, kita dengarkan rumusan ya. Baiklah, rumusan yang cikgu dapat buat hari ini. Okey, kita dah latih murid kita membaca secara efektif ya. Maksudnya membaca secara berkesan ya. Okey, lepas tu murid dapat mengadaptasi pelbagai teknik bacaan. Ada tadi kita kata buat catatan, nyatakan kembali kan, membuat ramalan ya. Kemudian murid dapat mengingat lebih banyak maklumat daripada pembacaan mereka. Betul. Kita nak bantu murid kita ni melahirkan murid minda kelas pertama. Murid yang bermaklumat ya. Jadi dengan adanya teknik-teknik bacaan yang digunakan oleh murid-murid, sama ada yang dalam Google Meet bersama dengan cikgu atau di rumah, okey, cikgu harap murid dapat membuat refleksi terhadap bahan bacaan itu. Sama ada bahan bacaan itu membantu dalam penulisan ke ataupun dapat dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain ke kan. Dan maksudnya sekarang ni murid harus mengetahui bahawa dalam maklumat yang diperoleh itu, yang mana maklumat boleh digunakan untuk penulisan karangan, dalam menghadapi dalam meningkatkan kemahiran berbahasa kan. Ya, cikgu. Dan cikgu, kalau prestasi murid-murid hari ini cikgu macam mana? Cikgu sangat gembira melihat banyak kicauan yang cikgu perlu berikan ya. Nampaknya Alia Nasuha pun dapat kicauan. Betul, Aida, semua dapat cikgu. Auni semua dapat kan. Semua dapat. Banyak pula tu. Ya. Cemerlang maksudnya cikgu ya. Ya, jadi maknanya hari ini murid-murid dapat melakukan teknik bacaan dengan baik. Kita telah belajar teknik SQ4R. Dengan izin kita survey, survey, tinjau, lepas tu kita question, kita menyoal. Betul. Lepas tu kita baca kan, read baca, lepas tu kita mencatat, record, lepas tu kita membaca, lepas tu kita menyatakan kembali dan akhir sekali kita membuat refleksi. Cikgu, kalau mereka nak dapatkan sumber rujukan kat mana cikgu? Ya, murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan di Pelantar Delima KPM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Masita kerana sudi datang ke sini dan berkongsi ilmu kepada kami semua. Diharapkan memberi manfaat kepada anda. Semoga terus cemerlang dan dapat jawab semua yang di soal ini dengan baik. Gunakan ilmu ini sebaiknya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!